Jadi pertamanya kita memanjatkan berbanyak-banyak syukur di pagi Jumaat yang mulia ini, dapat sama-sama kita membaca surah Al-Kahfi, walaupun tidak sepenuhnya, mudah-mudahan boleh sambung sendirilah. Dan pada pagi ini saya nak kongsikan dengan para sahabat semua satu kisah dalam surah Al-Kahfi, bermula dari ayat 60 sehingga ayat 82. Iaitulah kisah tentang apa? Pertemuan Nabi Al-Khadr dan Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, bermulanya kisah pertemuan antara Nabi Al-Khadr dan Nabi Musa alaihi salam apabila pada suatu hari Nabi Musa alaihi salam berkhutbah ataupun menyampaikan satu syarahan kepada kaum Bani Israel. Jadi kaum Bani Israel ini sebagaimana yang kita maklum, berderet-deret dalam Al-Quran Allah ceritakan kisah Bani Israel. Bermula dari surah Al-Baqarah, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-A'raf. Banyak lagi kisah-kisah Bani Israel ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita tahulah Bani Israel ini adalah kaum yang degil dan babil. Tuan-tuan tahu babil? Kena tahu rujuk kamus Logat Kelantan dan Terengganu. Saya rasa istilah babil itu memang tepatlah untuk menyifatkan tentang Bani Israel. Banyak kerenah dan isu. Sebab itulah Allah letakkan, rakamkan banyak kisah dia dalam mereka ni dalam Al-Quran. Jadi begitulah keadaan Nabi Musa terpaksa berhadapan dengan kaum yang Masya Allah. Kalau kita dengar kisah-kisah Bani Israel pun, kan, kita dengar kisah tu kita rasa nak letak kat kaki, nak lengit-lengit. Geramnya. Bagaimana Nabi Musa terpaksa berhadapan dengan kaum macam ini. Jadi biasalah bila Nabi Musa menyampaikan syarahan, ada yang duk tengok TikTok, ada yang tengok status, macam-macam. Tapi ada juga yang memberi tumpuan dan memberi perhatian. Akhirnya yang memberi perhatian dan tumpuan ini, di akhir syarahan tu tanya Nabi Musa, "Wahai Musa, siapakah yang paling alim di atas dunia?" Dan maka Nabi Musa menjawab, "Ana." Nabi Musa menjawab itu bukan kerana sombong dan angkuh, tetapi berdasarkan status dia sebagai Rasul Ulul Azmi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa adalah kalimullah yang boleh bercakap direct dengan Allah. Jadi dia mengaku, akulah orang yang paling alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempal ataupun menegur Nabi Musa alaihi salam, "Bala ya Musa." Tak Musa, ada orang lain yang lebih alim daripada kamu, yang mengetahui ilmu yang kamu tak tahu. Maka apabila ditegur oleh Allah, Nabi Musa pun, "Ya Allah, kalau sekiranya ada orang yang lain yang lebih alim daripada aku, tunjukkan kepada aku untuk aku belajar dengan dia." Tengok tawaduknya Nabi Musa, dan dalil menunjukkan bahawa Nabi Musa mengaku dia tadi bukan kerana sombong dan angkuh, bahkan oleh kerana dia Nabi dan kalimullah, dia mengakulah begitu. Tapi Allah kata ada orang lain yang lebih alim dan mengetahui ilmu-ilmu yang kamu sendiri tak tahu. Jadi inilah tawaduknya Nabi Musa yang mesti kita ambil iktibar dan juga pengajaran. Di mana pun keadaan kita, kedudukan kita, status kita, tak payahlah kita sombong dan angkuh. Lebih-lebih lagi kita menghadiri majlis ilmu. Nah, biasa kata, ustaz ni aku tahu dah. Kalau begitulah sikap kita,
go back early ya. Balik awal tak payah sia-sia saja. Macam kita bawa air yang penuh dalam gelas, kita nak minta air sikit. Nak minta air, apa kamu dah banyak air tu? Kosongkan dulu gelas tu. Baru boleh manfaat daripada orang lain. Jadi begitulah. Kalau kita angkuh dan sombong, akhirnya kita akan lemah sendiri. Sila rujuk Syarifah Aini terbang helang. Okey. Jadi Nabi Musa pun minta dengan Allah, aku nak jumpa, nak berguru dengan dia, nak belajar daripada dia. Maka Allah pun kata, kamu dapat jumpa dengan dia ni di Majma'al Bahrain. Ayat 60 tu. Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut ni banyak di atas dunia ni. Mungkin di Selat Melaka, Lautan Hindi, tak tahu kat mana Majma'al Bahrain. Cuma Allah bagi syarat satu lagi, dalam perjalanan musafir ilmu ini, kamu bawa bekal ikan. Apabila hilangnya ikan itu, di situlah kamu akan berjumpa dengan orang alim ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihi salam pun memulakan perjalanan musafir ilmu yang tak tahu sama ada sekejap ataupun lama, jauh ataupun dekat, yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 60 tu. Wa idz qala Musa li fatahu, Nabi Musa mengajak teman musafir dia, seorang pemuda yang dikatakan dalam riwayat pemuda itu ialah Nabi Yusha' bin Nun. Ajak Nabi Yusha' bin Nun, hatta ablugha majma'al bahraini, nak pergi ke pertemuan dua laut tadi, au amdiya huquba, ataupun perjalanan ini memakan masa bertahun-tahun lamanya, tak tahu. Bawalah Nabi Yusha' bin Nun pegang bekal tadi. Jadi sebagaimana kita bawa bekal nak pergi ke mana-mana dan perjalanan yang jauh lah. Kalau nak pergi Gering Hook tak perlulah bawa bekal. Jadi bekal yang kita bawa, ikan tadi, adakah kita tangkap ikan keli letak dalam air dan plastik bawa begitu? Bergelepar ikan keli tu. Kalau tidak, siakat tiga rasa pun ikan patin masak tempoyak, Dr. Fikri. Maknanya ikan tu yang telah dimasak, tak ada membawa ikan hidup-hidup. Bermula perjalanan sehinggalah perjalanan yang jauh, letih. Orang ni Nabi Musa pun ajak berehat di atas batu di tepi pantai. Tertidur Nabi Musa, dan dikatakan Nabi Yusha' bin Nun pun tertidur juga. Tapi dia tersedar bahawa ikan bekalan yang dibawa tadi bergerak-gerak, kemudian jatuh keluar daripada bekas, masuk dalam laut. Dua perkara yang pelik yang dilihat oleh Nabi Yusha' bin Nun. Pertamanya, ikan yang telah mati hidup kembali keluar. Dan perkara pelik yang kedua, apabila ikan tu masuk dalam air, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Air tu jadi macam terawung. Yang masuk dalam air terus masuk dalam tanah. Apa maksud macam terawung? Maksudnya kesan laluan ikan tu, air tu tak bertangkuk balik, jadi macam terawung, macam lubang. Dua perkara pelik yang dilihat oleh Nabi Yusha' bin Nun. Angguk-angguk pukul berapa dah ni? Kemudian apabila tengok begitu, Nabi Musa tadi tersedar dah hilang penat, letih, maka terjaga. Maka Musa pun kata kepada Yusha' bin Nun, jom kita teruskan perjalanan. Bukan di sini berakhirnya perjalanan kita, masih jauh, tak tahu kat mana. Pergi jalan. Kemudian bila terasa lapar, Nabi Musa pun minta, apa dia ayat tu, ati ghada'ana kan, fa'atina ghada'ana, maka mari bekal tadi, kita nak makan. Apabila diminta oleh Nabi Musa, maka baru teringat Nabi Yusha' bin Nun ni kisah yang berlaku tadi. Dia pun
bagi tahu bagi tahu kisah tadi itu daripada awal sehingga akhir. Maka Nabi Musa pun kata, inilah yang kita nak. Dalam ayat apa? Hadza ma nabghi apalah sebelum. Qala za ma kunna nabghi. Ini yang kita nak. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala dah cakap tadi, tempat hilangnya ikan itulah kamu akan jumpa dengan orang yang alim ini. Maka fartadda, keduanya fartadda ala atharihima, patah balik ke tempat tadi. Apabila dia sampai di tempat tadi itu, maka terkejut melihat tempat yang tadinya macam kering kuntang, tak ada pokok, tak ada tumbuhan, tiba-tiba menghijau. Di situ ada rumpu, ada apalah, menghijau. Dan di atas batu tadi itu ada seorang lelaki yang sedang berehat. Jadi sebab itulah dinamakan Al-Khadru. Kan, cuma tak tahulah, biasa Arab dia sebut Al-Khadir. Ustaz Ibrahim kan Al-Khadir. Cuma jadi bahasa Melayu ni dia sebut Khaidir, wallahu a'lam daripada mana asalnya. Boleh kaji lah. Rubbama. Kan. Tapi tak apalah. Kalau orang sebut, kita sebut Khadir, mungkin kata ustaz ni dari mana pula. Tak apalah, kita sebut Khidir. Jadi apabila nampak seorang lelaki tu, maka yakinlah Nabi Musa AS bahawa inilah orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa pun pergi bagi salam. Assalamualaikum. Dia tak jawab salam Nabi Musa. Dia kata, "Anna biqaumika salam ya Musa." Dia tak kata ya Musa lah dia. "Anna biqaumika salam." Di mana adanya ketenteraman dan kesejahteraan pada kaum kamu ni? Dia balas begitu kepada Nabi Musa. Jadi fahamlah. Sebab Musa ni, sebagaimana yang saya ceritakan tadi kan, terpaksa berhadapan dengan karenah yang macam-macam daripada kaum dia. Jadi, "Anna biqaumika salam." Kat mana adanya kesejahteraan pada kaum kamu? Maka Nabi Musa pun perkenalkan diri dia. Kemudian Nabi Musa minta keizinan daripada dia untuk ikut dia untuk belajar. Hal attabi'uka ala an tu'allimani ma ullimta bihi rusyda. Boleh tak aku nak ikut kamu untuk aku belajar ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kamu? Yang mana Nabi Al-Khadir ini diberikan ilmu yang dipanggil sebagai ilmu laduni kan, oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sesuatu ilmu yang Nabi Musa sendiri tak tahu. Nabi Musa nak minta belajar, nak berdamping dengan dia, nak ikut dia, nak belajar ilmu yang Allah ajar kepada dia. Lalu akhirnya dia kata, qala lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan dapat bersabar untuk ikut aku dan belajar dengan aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Macam mana kamu nak bersabar terhadap sesuatu yang kamu tak faham, yang kamu tak tahu? Jadi saya nak berakhir di sinilah sebab pukul 9 lah. Cuma nak bagi tahu itulah kita hari ini. Kan kita dalam teknologi moden, maklumat di hujung jari, pantas lebih pada kilat. Kan kadang-kadang bila tu kita dapat, kita pun komen macam-macam. Komen itu, komen ini. Kita tak faham pun. Sayyidina Ali kata, al-insan aduun ala ma yajhal. Manusia ini dia memusuhi apa yang dia tak tahu. Sebab dia tak tahulah andai ini, mengandai itu, kata ini. Dan akhirnya komen yang membawa kepada fitnah dan dosa. Kan? Ada satu cerita berkaitan dengan perkara ini. Tengok jam dulu. Okey, pukul 9. Tak apalah, saya akhiri dengan kisah ini. Kan? Seorang pemuda yang beranak dua, anak kecil, lelaki, naik LRT. Duduk LRT, lelaki tu duduk dalam keadaan yang sugul, diam, tak berkata apa-apa.
Anak dia ni, anak lelaki, faham sendirilah kan. Berlari kau tu, berlari kau ni, panjat tiang, lompat kursi. Nah, orang yang duduk dekat dia ni berasak lah ni. Apalah si ayah ni, anak tak boleh nak tegur kan. Lalu yang paling dekat dengan dia tu mengambil tanggungjawab untuk pergi tegur kan. Pergi kata. Dia kata, cik, tak boleh tegur ke anak duk berlari sini ni. Kan? Dia pun kata, bang minta maaf. Dia kata, anak saya ni dah hampir 2 minggu tak jumpa dengan ibu dia, sebab dia sakit tenak di hospital. Dan pagi tadi saya mendapat panggilan dari doktor supaya pergi ke hospital dan bawa anak-anak. Apabila diberitahukan begitu kepada anak-anak ni, Masya Allah, suka sangatlah dia, melompat kan. Kalau ada pokok kelapa ni nak naik atas ni. Gembiranya dia kan. Jadi sebenarnya isteri saya telah meninggal kan. Jadi lelaki yang tadi panah kan, terus lah suhu dia. Okay, minta maaf, cik saya kan tegur tadi. Jadi begitulah keadaannya. Bila kita tidak memahami keadaan, kita tak faham, sebagaimana yang disebut oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa tadi, macam mana kita nak berhadapan dengan keadaan itu kalau kita tak faham? Kita kena memahami dulu, baru kita boleh berhadapan dengan keadaan itu. Jadi persoalannya di sini, sebab apa dia pergi ke hospital tadi naik LRT? Kan? Sebab apa? Sebab apa Rashid itu? Tak tahu. Jadi begitulah. Dari Gombak ke Sungai Besi, kalau main tembak tak payahlah kongsi. Kan? Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.